Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi ayat-ayat mutasyabihat. Apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat mutasyabihat? Dalam Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran ada di antaranya adalah ayat-ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat. Apa yang dimaksudkan dengan muhkamat ini? Menurut bahasa Arab, bila sesuatu itu dikatakan muhkam, ia membawa maksud benda yang sangat kuat dan kukuh yang menghalang apa jua pencerobohan terhadapnya. Majiduddin Fairuz Abadi, seorang tokoh bahasa Arab, menulis dalam kitab kamus beliau, ayat muhkamat ini ialah yang tidak perlu pada takwil, yang menerangkan bagi si pendengar. Manakala kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menulis, yang dimaksudkan dengan muhkam ini adalah ayat-ayat yang tidak ada kekeliruan di dalamnya dan tidak mungkin ada makna kecuali satu sahaja. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat, Imam Al-Fayyumi menulis tasyabahat sama erti dengan iltasabat, iaitu kekeliruan. Sesuatu yang tidak nyata dan tidak juga jelas. Yang musyabahat iaitu mutasyabih adalah perkongsian dalam satu makna dan beberapa makna. Dari sudut istilah syarak, ia ialah sekalian ayat dan hadis yang seolah-olah yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk, seperti firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim, yang bermaksud tangan Allah, iaitu tangan Allah di atas tangan mereka. Lafaz yad di sini adalah lafaz mutasyabihat kerana seolah-olah pada zahirnya menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Namun lafaz mengandungi makna yang lebih, iaitu dari satu makna yang boleh difahami dalam bahasa Arab dan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Definisi tauhid. Mazhab salaf adalah para ulama dalam kalangan generasi yang hidup dalam lingkungan kurun 3 Hijrah. Mereka mempercayai dan meyakini ayat mutasyabihat dan menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Mereka disebut sebagai mazhab isbat wa tafwid. Menurut Al-Zarqani pula, terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan ulama terhadap pentafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Ianya terbahagi kepada 3 mazhab. Mazhab pertama dan kedua adalah sama seperti pendapat daripada Syubhi As-Salih, iaitu mazhab salaf dan mazhab khalaf. Manakala mazhab yang ketiga adalah mazhab Al-Mutawassitin, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Suyuti bahawa Ibnu Daqiq Al-Id mengemukakan pendapat yang bercanggah daripada kedua mazhab di atas. Ibnu Daqiq Al-Id berpendapat bahawa jika takwil itu dekat daripada bahasa Arab, maka tidak dinafikan kesahihannya, atau jika takwil itu jauh daripada bahasa Arab, maka kita tawakuf, iaitu tidak memutuskannya. Maknanya diyakini menurut cara yang dimaksudkan serta mensucikan Allah SWT dari sesuatu yang tidak layak baginya. Ini jelas menunjukkan bahawa mazhab ketiga ini mengambil jalan tengah dari dua kelompok di atas, iaitu apabila takwil itu dekat kepada bahasa Arab, maknanya tidak boleh ditolak, dan apabila jauh, maka kita harus menjauhkan diri darinya, dan kita beriman serta meyakini ayat tersebut hanya untuk mensucikan sifat Allah SWT daripada segala penyerupaan. Seterusnya, pentafsiran ayat-ayat mutasyabihat dalam kitab Tafsir Nur Al-Ihsan pada satu lafaz, iaitu lafaz al-yad dalam surah Al-Fat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Maksudnya, bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Berdasarkan artikel pertama, ulama telah mentafsirkan ayat 10 surah Al-Fat, iaitu pada ayat Yadullah dengan tangan Allah terbelenggu dengan rantai dan tergenggam daripada mengeluarkan rezeki, kinayah daripada bakhil, dan terbuka tangan dengan murah rezeki. Tafsiran ini menunjukkan kepada kaedah tafsiran salaf, iaitu beliau menyerahkan makna dan makna asalnya, iaitu tangan, tanpa mentakwilkannya, tetapi beliau menjelaskan kesamaran ayat dengan penerangan tafsiran selepas ayat tersebut. Terdapat 2 ayat yang menggunakan kaedah ulama salaf dalam perbahasan ayat-ayat mutasyabihat dalam kitab tafsir Melayu. Di antara kitab tafsir Melayu yang telah diteliti, hanya kitab Tafsir Nur Al-Ihsan yang membahaskan ayat mutasyabihat dengan menggunakan kaedah ulama salaf, iaitu pada lafaz al-yad dalam surah Al-Fat ayat 10. Berdasarkan artikel kedua, ulama telah berpendapat dalam tafsir Al-Munir, ayat di atas dimaksudkan agar ahli kitab, iaitu kaum Nasrani, mengetahui bahawa sedikit pun mereka tidak akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahawa keberkatan dan rahmat itu ada di tangan Allah.
Dia memberikannya kepada sesiapa yang Allah kehendaki dan Allah mempunyai rahmat yang luas. Menurut Biyadi, ayat di atas, Wahbah Zuhairi tidak menerangkan secara terperinci. Ia hanya menyatakan bahawa rahmat Allah bersifat mutlak, berada dalam kekuasaan dan genggaman Allah SWT. Dia menganugerahkannya kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya kerana dia maha kuasa lagi maha berkehendak bebas secara mutlak. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahawa Wahbah Az-Zuhaili iaitu salah satu ulama yang menterjemahkan lafaz ayat sama dengan kekuasaan atau genggaman Allah SWT. Maksudnya adalah takwil. Apakah yang dimaksudkan takwil? Sebelum itu, mazhab salaf adalah para ulama yang dalam kalangan generasi yang hidup pada lingkungan kurun ketiga Hijrah. Dan mereka ini mempercayai ayat-ayat mutasyabihat, namun mereka menyerahkan keseluruhan maknanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala mazhab khalaf adalah para ulama dalam generasi seterusnya, generasi berikutnya, iaitu selepas salaf. Mereka ini mentakwilkan lafaz yang mana makna zahirnya itu mustahil dengan makna yang sesuai bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Takwil ini dari sudut usul al-fiqh bermaksud memindahkan sesuatu maksud yang zahir kepada sesuatu maksud yang tidak zahir. Maksudnya memberi lafaz maksud yang baru kepada sesuatu ayat atau perkataan yang mungkin mempunyai beberapa tafsiran yang berbeza. Secara umumnya, ulama mendefinisikan takwil dalam erti berpaling dari makna yang zahir dari sesuatu nas kepada makna lain ketika dalil lain yang membenarkannya. Takwil harus berdasarkan dalil syarak baik daripada Al-Quran, hadis ataupun qiyas. Meta takwil dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-27 yang bermaksud tetapi wajah Tuhanmu memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Berdasarkan artikel pertama, ulama telah mentafsirkan kalimah pada ayat wajhu dalam surah Ar-Rahman tersebut. Ulama menafsirkan makna wajah yang keluar daripada makna zahirnya. Ini merupakan salah satu dari bentuk takwil. Menurutnya juga, kata wajah itu adalah mufradat yang bererti zat. Sebagaimana yang ulama mengambil penjelasan daripada Ibnu Katsir yang menyatakan bahawa dalam ayat tersebut Allah SWT menifati zatnya itu dengan sifat Zul Jalal wal Ikram. Berdasarkan artikel kedua, ulama juga mempunyai pendapat yang hampir sama mengenai penafsiran kata wajah pada surah Ar-Rahman tersebut. Namun ulama lebih terperinci ketika menjelaskan kata wajhu tersebut dalam sudut kajian bahasa. Menurutnya, kata wajhu itu digunakan sebagai ungkapan bagi diri seseorang berdasarkan kebiasaan manusia. Hal ini kerana yang menjadi ukuran mereka ketika mengatakan saya melihat fulan adalah saat mereka melihat wajah fulan. Orang tidak akan berkata saya melihat fulan ketika ia melihat kaki ataupun tangan. Bukan itu saja, ini juga kerana dalam wajah manusia terdapat banyak bahagian daripada tubuh badan. Maka dengan demikian, melihatnya sudah dapat dikatakan sebagai melihat diri seorang. Maka takwil yang kedua dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama yang bermaksud Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berdasarkan artikel yang pertama, ulama telah mentafsirkan dalam kitab Tafsir Pedoman Muttaqin. Beliau mentafsirkan bahawa kalimah biyadihi dengan kekuasaannya. Ulama mentafsirkan ayat yang mutasyabihat itu dengan kaedah ulama khalaf, iaitu mentakwilkan maknanya dengan yang layak baginya. Ulama tidak menghasilkan tafsiran 30 juz Al-Quran, tetapi hanya juz-juz yang tertentu sahaja. Berdasarkan artikel yang kedua pula, ulama mengatakan bahawa biyadihi dalam ayat tersebut adalah sebagai maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ulama menerangkan bahawa makna biyadihimu itu di tanganilah segala kerajaan adalah sebagai isti'arah tamsiliyah ataupun lafaz al-yadun itu adalah sebagai majaz, sementara firmannya al-mulk adalah bermakna hakiki. Tafsir mufradat pada lafaz biyadihimu, ulama menerangkan kita mengimani makna yadun sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna lahir daripada ayat ini adalah penjelasan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat Ja'a dalam surah Al-Fajr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ja'a rabbuka wa malaku saffan saffa. Maksudnya, dan datanglah Tuhanmu beserta malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Berdasarkan kajian, pada artikel yang pertama telah terdapat dua pandangan mengenai
kaedah penafsiran ayat jaa tersebut, iaitu menurut pandangan yang pertama, Wan Muhammad Nazir Muhammad Yusof di dalam kitabnya iaitu Kitab Tafsir Nuzul Al-Furqan, dan juga pandangan yang kedua iaitu menurut Said Abdullah Ahmad Al-Jufri dalam kitabnya Tafsir Pelita Al-Quran. Mereka berdua telah menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah takwil pada ayat jaa dengan takwilan perintahnya. Berdasarkan pada artikel yang kedua pula, iaitu pandangan kalangan salaf, mereka juga telah menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah takwil dalam penafsiran ayat jaa. Menurut pada pandangan yang pertama dan yang kedua, iaitu menurut pandangan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan pandangan Imam Hasan Al-Basri, mereka berdua telah menggunakan kaedah takwil dengan takwilan perintahnya dan kepastian Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal iaitu Ibnu Katsir, beliau telah menggunakan takwilan pada ayat jaa dengan takwil datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala dan datangnya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala terdapat perbezaan dengan kaedah yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, di mana beliau menerangkan ayat jaa tersebut dengan secara mufradat, iaitu dan perkara Tuhanmu datang serta tanda-tanda kekuasaannya yang telah tampak. Penjelasan tafsir Wahbah Al-Zuhaili ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu datang untuk memutuskan peradilan di antara hamba-hambanya. Mengenai ayat ini, Ar-Razi pula berpandangan bahawa perbuatan datang itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perbuatan datang itu hanya ada pada mereka yang mempunyai anggota badan, dan jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai anggota badan. Oleh itu, ayat jaa ini seharusnya menggunakan kaedah takwil. Maka kata tersebut telah menunjukkan beberapa arti, iaitu antaranya datang perintah Allah untuk perhitungan amal dan juga menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian dapat diketahui bahawa Wahbah Al-Zuhaili sependapat dengan Ibnu Katsir, di mana mereka langsung memberi pemaknaan, iaitu Allah memberikan ataupun memberi keputusan di antara hamba-hambanya. Manakala Ar-Razi dan juga pendapat di dalam tafsir Melayu, mereka menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah tamsil ataupun keserupaan. Melihat kepada ayat yang seterusnya, iaitu perkataan wajhu dalam surah Al-Lail ayat 20. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, yang bermaksud tetapi iaitu dia memberikan itu semata-mata untuk mencari keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Berdasarkan kajian artikel yang pertama juga mempunyai dua pandangan yang sama mengenai tafsiran ayat wajhu ini. Menurut pandangan Wan Muhammad Nasir Muhammad Yusof, beliau telah menggunakan kaedah takwil, di mana beliau mentafsirkan ayat wajah itu kepada keredaan. Dia juga sama dengan pandangan yang kedua, iaitu menurut Said Abdullah Ahmad Al-Jufri, di mana beliau juga mentakwilkan ayat wajhu itu dengan takwilan keredaannya. Ayat wajhu ini telah banyak dijadikan sebagai perbandingan dengan ayat yang lain seperti ayat wajah Allah dalam surah Ar-Rum ayat 38, yang di mana lafaz ini telah difahami dan juga diterangkan oleh Al-Zamakhsyari dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu berkehendak dengan zatnya dan juga kewibawaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian di dalam artikel tafsir Melayu pula, ayat wajhu ini telah ditakwilkan sebagai wujud dan zat Allah Subhanahu Wa Taala menurut pandangan Al-Qurtubi. Tetapi melihat kepada pandangan Al-Asqalani pula, beliau telah mentakwilkan ayat wajhu itu dengan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dari amal soleh. Secara kesimpulannya, Al-Quran itu sendiri memiliki ketinggian bahasa dan nilai sastra itu sendiri, dan ianya tidak mampu untuk ditandingi oleh sesiapa pun. Di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkam, iaitu ayat yang jelas, dan ayat yang mutasyabihat, iaitu yang tidak jelas kerana terdapat pelbagai kemungkinan makna. Pentafsiran ayat-ayat mutasyabihat ini amatlah penting bagi mengelakkan berlakunya salah faham dalam kalangan masyarakat tentang kesamaran ayat tersebut. Jadi golongan Ahlussunnah wal Jamaah menggariskan dua kaedah utama untuk berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, iaitu yang pertama menggunakan takwil yang benar, yang kedua menggunakan prinsip tafwid.